tak cukup tidur ataupun kurang tidur ni, macam mana dia boleh beri impact untuk kita turunkan ataupun mengacau usaha kita untuk turunkan berat badan adalah sebabnya kenapa kita punya point untuk hari ni sebenarnya, perkara-perkara yang saya akan sebut hari ini adalah dia berkaitan dengan kita punya sistem kesihatan usus ataupun kita punya sistem kesihatan ataupun tahap kesihatan kita punya sistem penghadaman. So sebab bila kita punya sistem penghadaman tak baik, walau macam mana bagus sekalipun kita jaga makan, walau sebagus mana ataupun konsisten macam mana pun kita untuk exercise, kadang-kadang kita susah nampak dia punya impact ataupun tak nampak dia punya result untuk turunkan berat badan. Sebabnya kita punya sistem penghadaman ni tak berapa nak baik, ataupun maksudnya kita punya usus ni dia kurang sihat. Sebab usus kita ni tempat yang penting untuk absorption ataupun untuk pencernaan kita punya karbohidrat, protein, lemak dan pelbagai jenis vitamin dan mineral. So bayangkan kalau kita punya usus lah, tak kisah usus besar ke, usus kecil ke, semua usus lah maksudnya. Kalau usus-usus ni ada cacat celah dia, maka memang akan ada problem kat diri kita. Benda yang paling mudah tak semesti dekat kita, benda yang paling mudah kita akan nampak adalah yang pertamanya, kalau kita ada masalah berkaitan dengan kita punya digestion, kita akan rasa kembung perut ataupun kita tak rasa selesa, kita rasa macam bloated lah, kembung perut lah maksudnya, indigestion lah, memang rasa tak sedap. Kita makan mungkin rasa perut ni semacam je, rasa memang ada something yang tak selesa lah. So itu pun memang kadang-kadang menjadi punca ataupun indikator yang menunjukkan kita punya sistem usus ataupun sistem digestion kita ni dah tak berapa nak cantik, dah tak sebagus macam awal-awal dahulu. Okay, so sebenarnya benda yang kita selalu terlepas pandang adalah kalau kita tak kita nak turunkan berat badan, kita selalu fokus pada kalori kita makan dan juga exercise, tapi kadang kita tak terfikir macam mana saya nak jaga ataupun saya nak protect saya punya sistem usus supaya usus ni mampu membantu ataupun memberi impact yang sama-sama naik macam mana kita jaga makan kita tu. Sebab memang banyak kajian yang menunjukkan kalau kita punya sistem penghadaman ataupun usus kita ni sihat, insya-Allah kita pun dapat mengelakkan diri kita daripada pelbagai jenis penyakit. Especially macam penyakit-penyakit yang relate dengan metabolic punya problem macam kencing manis, kolesterol, darah tinggi, benda ni ada kaitan macam kanser. So itu kadang-kadang bermulanya daripada kita punya sistem penghadaman, daripada kita punya usus. Dalam Islam pun sendiri ada beritahu banyak penyakit mula daripada kita punya mulut atau perut. Saya lupa dia punya term, mulut ke mulut atau bahagian perut, saya lupa. Tapi dia punya tu memang key point dia bermula daripada kita punya ni lah, sistem kita punya bahagian penghadaman. Apa yang kita makan tu akan menjadikan diri kita sama ada kita sihat ataupun kita kurang sihat. So yang pertama, selain daripada kita kurang tidur yang akan menjejaskan kita punya sistem kesihatan usus kita, saya terangkan sikit lah macam mana tidur ada kaitan dengan kita punya kualiti kualiti usus kita dan kualiti kesihatan usus kita. Sebabnya usus kita basically dia banyak sangat good bacteria dengan bad bacteria, maksudnya yang virus, fungus memang banyak wujud dalam kita punya usus. Sebab fungus dan bakteria inilah benda yang amat penting yang diperlukan oleh usus kita untuk menjaga ekosistem yang wujud pada kita punya usus tu. Dan usus kita ni kita bayangkan macam hutan lah. Okey, dalam kita punya usus ada kita panggil villi ataupun nanti yang kecil-kecil kita panggil microvilli. Dia punya structure tu lebih kurang macam pokok-pokok lah. So that's why saya suka gambarkan kita punya usus ni lebih kurang macam kita punya sistem hutan dekat kat muka bumi kita ni lah. Okey. So kalau kita bayangkan bakteria-bakteria ni tak ada untuk melindungi ataupun nak menjaga kita punya kesihatan usus ataupun villi-villi yang ada ni, macam mana badan kita nak absorb ataupun nak digest kita punya makanan. Selain daripada badan kita bergantung harap kepada enzim, badan kita pun bergantung harap kepada bakteria-bakteria yang baik ni untuk membantu ataupun facilitate absorption kita punya makanan.
daripada segi untuk membakar lemak, untuk absorb kita punya sugar, ataupun nak produce certain vitamin. So perlu sangat-sangat good bacteria ni. Okey. Kalau macam contoh kita bayangkan dekat hutan pun, hutan ni memerlukan dia punya contoh haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun serangga untuk bekerjasama untuk menolong each other. Sebagai contohlah ada haiwan yang mati, dia dibangkai. Bangkai tu akan dikompos dan akan memberikan nutrisi kepada pokok-pokok. So bila pokok-pokok tu sihat, dia akan menghasilkan udara yang segar dan menjaga ekosistem hutan itu sendiri. So lebih kurang juga konsep dia macam kita punya bakteria baik di dalam kita punya usus kita ataupun perut kita. Okey. So macam mana tidur tu mengacau ataupun mengganggu kita punya bakteria punya bilangan yang ada pada kita punya usus adalah badan kita kalau kita tidur dia ada dia punya clock system. Okey, sama juga dengan kita punya usus. Dia mengikut juga biological clock yang ada pada kita punya sistem tidur. So kalau kita terlewat tidur ataupun tak cukup tidur, bila biological clock ni akan terganggu, sistem badan kita pun especially in term of nak jaga ataupun nak balancekan bilangan good bacteria dengan bad bacteria yang wujud pada usus tu, dia pun akan terganggu. So sebab itulah mengapa tidur yang tak cukup ni akan mengganggu ataupun mengacau kita punya usaha untuk turunkan berat badan. So selama ni orang cakap kalau kita lambat tidur je orang kita senang nak naik berat badan. Biasanya orang akan faham sebabnya kenapa? Sebab kita ni selalu makan banyak ataupun kita akan ada tendensi untuk makan benda yang bukan-bukan bila kita lambat tidur. Itu satu. Tapi sebenarnya yang keduanya dia berkaitan juga dengan kita punya sistem usus kita tu sendiri. Sebab bila usus yang tak sihat dengan disebabkan kurangnya good bacteria, itu yang menyebabkan kita punya badan pun tak boleh nak digest untuk next day punya makanan yang kita makan. So makan banyak macam mana sekalipun, bila badan tak boleh digest properly, so benda tu akan jadi rugi. So sekejap saya tengok Kak Ayung kita ada. Kak Ayung dia cerita dahulu dia ada masalah usus sebab berat badan, obesity. Ya, obesity macam penyakit atas tu betul. Memang ada kaitannya. Sekejap lagi saya share apa penyakit-penyakit yang ada kaitan jugalah. Okey? So itu yang pertama, tak cukup tidur. Dia akan mengganggu kita punya kesihatan usus kita. Yang kedua dia, kita punya stres. Yang chronic stress ataupun season stress ni akan mengacau ataupun mengganggu gugat kita punya bilangan good bacteria yang wujud pada dalam kita punya usus. Sebabnya kenapa? Sebab good bacteria ni akan melawan ataupun fight kita panggil inflammation ataupun keradangan yang dihasilkan daripada kita punya stres tu. So sebab itu bila kita terlalu stres, selain daripada dia mengganggu ataupun mengacau kita punya hormon yang menyebabkan kita punya metabolisme dan juga kita punya proses production of enzyme tu berkurangan, dan juga selain mengacau kita punya bilangan bakteria yang wujud pada good bacteria yang wujud pada kita punya usus tu sendiri. So dia ada dua berkaitan. Selain daripada dia kacau hormon, dia akan juga kacau kita punya good bacteria yang wujud pada kita punya usus yang menyebabkan kita punya sistem digestion pun dia akan jadi slow. So dah ada dua dah yang akan mengacau kita punya sistem penghadaman tu. Selain daripada kita tak boleh produce enzim yang secukupnya, hormon yang secukupnya, bakteria yang sepatutnya membantu untuk digest, contoh untuk digest kita punya lemak pun tak cukup banyak. Tapi kita punya volume ataupun kita punya makanan yang tinggi lemak tu lagi tinggi daripada bakteria baik yang ada pada kita usus. So tak mampu nak digest properly. Itu yang menyebabkan dia akan tersimpan. Tersimpan, dia akan melekat, disimpan sebaik mungkin dalam kita punya badan. Tak tahu bila nak guna. Lagi-lagi kalau contoh orang tu pemalas, tak ada masa nak exercise atau mungkin dia busy sangat, tu dia ternak lah, dia ternak untuk hari tu. Esok pun dia buat perkara yang sama. So dia ternak lagi dia punya lemak. Tak tahu bila dia nak mulakan exercise tu, lama-lama dah bertimbun dah benda tu. Tu yang lama-lama secara kita tak sedar, kita menambah berat badan. So tadi dah berapa dah? Dah 2. Disebabkan kita punya tak cukup tidur dan stres. Okey.
Sebab yang ini kalau kita nak tengok daripada segi saintifik lah. Adapun kajian, ada study yang dibuat, ini study dibuat dekat Malaysia sendiri lah. Okay, dia buat, kita check orang tu punya stress punya level, and dia check juga orang tu punya bakteria yang wujud pada dia punya usus. Dia punya berapa banyak dia punya jumlah. Yang ini dilakukan dekat 23 orang college student. Yang biasalah orang-orang college, orang student yang belajar ni, biasanya dia orang akan ada stress, especially nak kejar, nak siapkan assignment, nak buat presentation, nak buat final year project. So banyak sangat dia orang punya stress. Kadang-kadang mungkin stress mengadakan kawan-kawan ke apa. So dia orang buat kajian dekat pelajar tersebut. And dia orang nampak once dia ataupun apabila orang tu punya stress level meningkat, dia orang punya bakteria baik yang wujud pada dia orang punya usus makin lama makin drop. Ini daripada segi kajian lah. Okay, so tadi dah dua, daripada segi tak cukup tidur dan juga stress. Okay, kita balik pada benda yang lain. Yang ketiganya adalah daripada segi kita punya diet ni jugalah. Diet kita yang terlalu menumpukan pada satu ataupun dua jenis makanan saja, ataupun satu ataupun dua jenis menu saja. Kita tak pelbagaikan kita punya menu. Sebagai contoh lah, kalau orang berdiet, dia gunakan jenis diet, contohlah jenis diet Atkins ke, diet keto diet kan. So dia dah fokus pada satu jenis diet saja, ataupun dia punya menu makanan tu sebab dia nak terpaksa nak buat ikut Atkins diet, dia kena makan makanan yang macam ini saja. So dia tak ada variety, dia tak boleh pelbagaikan. Melainkan dia sangat-sangat kreatif, dia buat jenis diet dia sendiri. InsyaAllah dia tak akan kacau dia punya kesihatan usus dia tu. Kalau anda memang orang yang jenis makan benda yang sama je hari-hari, tak kisahlah anda berdiet atau tidak, memang makin lama anda punya tahap kesihatan usus tu makin lama makin drop. Sebab tu orang bila meningkat usia, dia punya tahap kesihatan usus tu dia akan drop. Bila tahap kesihatan usus tu drop disebabkan faktor umur, kadang-kadang bukan disebabkan kita punya, satu disebabkan kita punya age factor, maksud umur kita meningkat. Disebabkan umur kita meningkat, kita punya organ-organ dalam badan tu makin lama mungkin kurang sihat. Itu yang pertamanya. Tapi yang keduanya disebabkan makin kita meningkat umur, makin lama kita amalkan diet yang tak seimbang. So makin lama kita buat perkara yang sama, itu yang menyebabkan kita punya tahap kesihatan usus tu makin teruk. And yang ketiganya, bila kita meningkat usianya, banyak organ-organ dalam badan kita dah dah macam kilang yang shutdown. Disebabkan badan kita dah mungkin tak guna ataupun tak memerlukan dia punya function. So dia punya organ tu ataupun sel-sel tu makin lama dia mengecil. So bila sel-sel tu makin lama makin mengecil, badan kita pun tak memerlukan ataupun tak memerlukan kadar kalori yang banyak untuk maintain kita punya fungsi badan. Sebab tu bila kita meningkat usia, biasanya kita ada masalah low metabolism ataupun metabolisme tu makin rendah. Sebabnya inilah, sebab kan disebabkan kita punya badan kita tak memerlukan kalori yang banyak untuk maintain kita punya fungsi badan, dan juga disebabkan salah kita sebabkan kita mengamalkan diet yang sangat-sangat strict ataupun yang kurang tepat, disebabkan kita fokus kat certain menu saja. Sebab kalau boleh kita nak makan, kita kena variety. Hari ni mungkin kita letak lauk, ayam, ada sayur, mungkin sayur kubis, ada brokoli. Nanti esok ataupun tengah hari kita buat sayur yang berbeza, sebab kita beli sayur yang berbeza. And kita makan buah-buahan, atau kita minum susu sekali. So kalau kita buat macam itu, kita akan dapat absorb banyak sangat nutrisi ataupun vitamin, mineral yang wujud daripada setiap makanan yang kita amalkan tu. Sebab Allah jadikan setiap tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran itu dia ada kebaikan dia. Bukan satu barang tu dia memang betul-betul baik yang barang lain tak ada. Allah jadikan semua tu dalam keadaan yang adil lah, sama lah maksudnya. Contohlah, mungkin urin ni tinggi vitamin C daripada yang lain, tapi dia kurang benda lain. Contoh,
Tapi sebenarnya vitamin C banyak lagi dekat ada lagi sebenarnya buah-buah ataupun makanan lain yang lagi tinggi vitamin C nya berbanding dengan orange contohlah. Okey, so sebab itulah kita perlu pelbagaikan kita punya menu makanan tu supaya kita tak tergolong ataupun kita tak kita tak menyebabkan kita punya usus tu kurang sihat. Okay, waalaikumsalam Kak Ita, apa khabar? Okay, so itu yang ketiga. Yang pertama tadi kita punya kurang tidur, yang kedua stres, yang ketiga adalah kita tak makan makanan secara variety. Kalau nak tengok pun apa maksudnya tak variety ni, ada satu kajian ada kajian yang dia buat dekat orang, dia compare orang Itali dengan orang dekat bahagian Afrika. Tadi apa negara dia saya lupalah negara dia. So dia buat comparison. Kalau kita tahu orang Itali ni lebih suka pada makanan-makanan yang high in protein macam red meat, maksudnya daging. And kalau tengok orang biasalah kalau kat Afrika, dia orang lebih banyak makanan-makanan yang variety, makanan-makanan yang high in fiber, yang kita tahu kalau fiber ni memang membantu untuk meningkatkan good bacteria punya kuantiti pada dalam kita punya usus. So bila dia buat comparison antara dua kategori manusia ni, daripada Itali, satu lagi daripada bahagian Afrika. So bila lihat, dia buat comparison daripada segi dia punya tahap kesihatan usus tu sendiri, dia kira bilangan good bacteria tu memang ada perbezaan. Orang yang Itali yang suka makanan-makanan yang tinggi ataupun rich in protein, dia punya good bacteria punya level sangat-sangat rendah berbanding dengan orang yang tadi mengamalkan makanan yang tinggi fiber. Okay, and satu lagi, memang makanan yang tinggi protein ni sendiri pun memang akan menjejaskan ataupun akan mengurangkan kita panggil good bacteria punya bilangan dalam kita punya usus. Yang ini kalau ada satu kajian dia buat, memang dia buat comparison untuk setiap makanan daripada segi protein, karbohidrat, fat dan beberapa lagi lah. Okay, kalau dia lihat pun dekat kajian ni, dia buat kajian contoh orang yang makan protein, dia buat dari segi makan meat, maksudnya makan daging. So orang yang makan ayam, orang yang makan telur, orang yang makan apa lagi saya tahu. Apa yang dia senang lagi? Orang yang makan vegetable punya protein, orang yang semata-mata makan whey protein pun dia buat kajian. So bila dia lihat orang yang memang diet dia memang tinggi in protein, especially red meat ataupun animal protein, memang dia punya good bacteria punya level memang makin lama makin drop. Kalau nak dibandingkan, kalau contoh kita bandingkan dengan orang tu yang mengamalkan whey protein ataupun mengamalkan vegetable protein, yang tu dia slightly high ataupun dia tak mengganggu sangat ataupun tak menurunkan ataupun membunuh good bacteria yang wujud pada kita punya usus tu sendiri. So kalau kita tengok kat luar sana, ada diet-diet yang memang dia suggest kurangkan karbohidrat, tinggikan sikit portion lemak dan juga portion protein. Memang boleh dapat turunkan berat badan, tapi dalam jangka masa yang lama dia akan mengacau kita punya sistem penghadaman kita. Bila dia mengacau sistem penghadaman kita, contohlah kita dah dapat berat badan turun 5-6 kilo sebagai contoh dalam 1 atau 2 bulan pertama, tapi kita nak turunkan berat badan lagi sebab kita punya goal ataupun kita punya aim jauh lagi ni. Disebabkan kita gunakan teknik yang salah, kita dah capai tahap plateau yang awal. Disebabkan tadilah, sebab kita makan makanan yang tinggi lemak ataupun makanan yang tinggi protein, yang akan mengganggu kita punya ekosistem usus kita sendiri. Itu yang kadang-kadang orang tak tahu ataupun orang tak pasal cakap, bukan banyak kajian dah tunjukkan memang kalau kita buat diet yang macam ni memang boleh turun berat badan. Itu memang betul turun berat badan, tapi dia tak tengok in term of side effect apa yang kita akan dapat bila kita lakukan secara jangka masa yang panjang. Jangka masa yang pendek memang boleh bantu turunkan berat badan, tapi long term tak sesuai. Memang saya selalu cakap kalau orang-orang ataupun peserta yang join program-program macam contoh Jom Fit by MSC pun, saya memang tak galakkan mereka untuk berdiet
terlalu sangat rendah kalori dia berbanding atau untuk kita, kalau kita compare maksudnya terlalu rendah ni macam mana, kita akan compare ikut mereka punya kadar keperluan kalori. Kalau lebih rendah daripada minimum requirement, maksud daripada BMR mereka, memang saya akan cakap jangan buat macam ni. Boleh nak buat tapi dalam masa short term. Maksudnya mungkin dalam masa seminggu adalah sehari dua anda makan bawah daripada BMR level. Itu contoh. Okay. And itu daripada segi protein. Kalau daripada segi fat juga, ada kajian ni ikutkan case study, study yang dibuat ni, orang yang mengamalkan makanan yang tinggi saturated fat dan juga trans fat juga akan sedikit sebanyak mengacau ataupun mengurangkan kita punya kesihatan usus untuk long term. So kalau anda yang makan makanan mengamalkan diet yang tinggi in fat tapi banyak fokus kepada saturated fat ataupun trans fat, bukan pada bahagian good fat, anda berisiko besarlah untuk mengalami masalah kita punya usus ni ada problem. So anda kena berhati-hati. And kalau contoh pun kita tengok pada karbohidrat juga. Yang ini ada salah satu indikator. Kalau contoh anda selalu sangat craving benda-benda manis ataupun suka sangat makan benda-benda manis, ini adalah salah satu salah satu indikator ataupun salah satu penanda aras yang menunjukkan anda punya sistem hadaman ataupun anda punya usus kurang sihat. Sebabnya kenapa? Bila kita craving ataupun inginkan benda-benda manis, dia menunjukkan kita punya usus ni kurang bakteria-bakteria yang penting dalam mengawal ataupun dalam mengawal insulin ataupun hormon yang berkaitan dengan mengawal kita punya keinginan untuk ambil makanan makanan yang mengandungi karbohidrat. So tu betul Kak Bani. Kak Bani ada beritahu kalau kita makan makanan yang terlalu rendah sangat kalori pun memang hilang fokus. Itu betul. Memang akan rasa. Kalau macam saya pun, kalau saya berpuasa, kalau saya tak sahur, just saya fokus pada berbuka saja, memang akan rasa macam tu. Dan satu lagi, saya selalu senang sakit lah kalau saya puasa dalam jangka masa yang lama and kita terlalu jaga kalori, memang akan jadi macam tu. Lagi-lagi kalau kita buat exercise sekali, memang akan rasa macam tu. Sebabnya kita akan jadi malnourished. Okay. So kalau kita makan, contoh anda sekarang makan makanan yang tinggi in simple sugar ataupun suka benda-benda manis, so anda perlu elakkan. Sebabnya kenapa? Dia akan merencatkan ataupun membunuh kita punya good bacteria dalam badan kita. Sebabnya dia akan meningkatkan ataupun menjadi makanan untuk bad bacteria yang ada pada kita punya usus tu sendiri. So bila bad bacteria itu terlalu banyak, lebih banyak daripada good bacteria, dia akan memakan ataupun mengurangkan lagi kita punya koloni-koloni good bacteria tu. So anda kena berhati-hati dalam menyusun atur anda punya pemakanan. Kita tak boleh makan terlalu tinggi sangat karbohidrat, tak boleh terlalu tinggi sangat protein, tak boleh terlalu fokus sangat pada lemak. So kita kena bersederhana. Sebab oleh itu, kalau kita tengok pada saranan KKM sekalipun, dia akan guna konsep suku-suku separuh. Itu adalah konsep yang sangat-sangat sesuai untuk kita amalkan as a beginner, untuk amalkan makanan ataupun mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Okey? Ini dapat si karbohidrat. Karbohidrat lagi sebenarnya, kalau karbohidrat pun kita kena tengok juga, kalau makanan-makanan yang tinggi dalam fiber ataupun prebiotik, itu sangat-sangat bagus untuk maintain ataupun untuk jaga kita punya good bacteria dalam badan kita. So itu yang kita kena wujudkan dalam kita punya menu makanan. Itu daripada segi makanan. Dan berbalik, kita berbalik pada poin yang keempat. Okay, poin yang keempat ni tadi tak cukup tidur, stres, tak ada menu yang pelbagai. Yang keempat adalah kita kurang ambil makanan-makanan yang tinggi prebiotik ataupun makanan-makanan yang ada
apa nama yang ada ataupun tinggi fiber. Biasanya makanan yang tinggi fiber ni kadang-kadang dia ada kandungan prebiotik, tapi tak semua. Yang tu kita boleh google lah apa makanan-makanan yang kita boleh amalkan yang memang memberi prebiotik. Anda tahu tak apa tu prebiotik and apa tu probiotik? Probiotik tu basically is good bacteria lah. Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria dalam badan kita. So kalau prebiotik ni kurang, probiotik tu tak dapat nak survive sebab dia tak ada makanan. So sebab itulah kita kena amalkan ataupun kita kena sentiasa wujudkan makanan-makanan yang ada prebiotik ni untuk maintain kita punya probiotik yang wujud pada dalam badan kita. Okey, contoh makanan-makanan yang ada tinggi yang ada prebiotik adalah seperti yang benda yang paling senang kita nak dapat adalah macam oat, macam pisang, macam garlic, macam onion, ke kacang. Macam kita boleh letak ataupun kita boleh include dalam kita punya makanan seharian lah. So insyaAllah bila kita amalkan, sekurang-kurangnya dalam satu hari kita ada satu slot untuk prebiotik ni selain daripada kita amalkan makanan sayur tu. So kita dah boleh nourish ataupun kita dah boleh membela kita punya good bacteria dalam badan kita tu supaya dia dapat maintain ataupun dia dapat membantu kita untuk turunkan berat badan. Okay, yang ini yang kelima ni tak daripada kita lah. Okay, sebabnya yang ini berkaitan dengan alkohol. So kalau ada orang minum alkohol ataupun arak, dia pun akan menyebabkan good bacteria punya good bacteria punya level dalam kita punya usus tu pun akan terencat ataupun akan makin berkurang. Sebabnya alkohol ni akan inhibit ataupun mengacau lah dia punya environment yang sangat-sangat selesa bagi good bacteria tu untuk dia orang hidup. Sebab tu bila orang tu terlalu kerap minum alkohol, dia akan mengacau ataupun mengurangkan bakteria baik tu wujud dalam dia punya badan. So yang keenam, kalau anda kerap minum ataupun makan antibiotik sebab doktor suruh, mungkin sebab kita ada keracunan ke apa, ataupun kita ada penyakit-penyakit yang memang doktor perlukan kita makan antibiotik ni, memang antibiotik ni dia akan mengacau ataupun mengurangkan kita punya good bacteria dalam badan. Sebab dia akan kill segala benda yang panggil foreign cell dalam badan kita. Dia tak kisah benda yang baik atau jahat, dia akan bunuh sekali, dia akan cucikan sekali. So sebab itu biasanya kalau anda lepas ambil antibiotik daripada doktor, kita memang akan suggest untuk anda amalkan ataupun cubalah pergi stock up balik good bacteria untuk dalam diri anda, supaya untuk boost balik kita punya jumlah good bacteria dan boost balik kita punya immune system. So kalau rasa-rasanya dalam 2-3 hari ni ataupun seminggu ni ataupun beberapa bulan sebelum ni anda amalkan antibiotik, silalah pergi cari cepat-cepat makanan-makanan yang tinggi dengan probiotik. Ataupun kalau susah sangat, boleh amalkan suplemen yang ada ataupun memberi good bacteria ni lah. Okey. Yang ke berapa dah? Stres, tidur, stres, tak cukup makan yang tinggi. Lagi alkohol, probiotik. Yang keenam antibiotik. Last sekali adalah kurangnya physical activity. Yang ini kurangnya physical activity ni apa kaitannya dengan hak kesihatan kita punya khusus ni adalah ada kalau ikut kajian memang ditunjukkan orang-orang atau atlet lah, atlet yang memang selalu yang memang biasanya exercise atau ada training, dia check mereka memang ada certain bakteria yang sangat-sangat tinggi dalam badan mereka. Sebabnya kenapa? Bakteria ni membantu ataupun berguna untuk maintain diorang punya berat badan. Tapi kalau contoh kita compare dengan orang yang memang sedentary lifestyle, memang diorang nampak dua ataupun satu jenis bakteria ni memang sangat-sangat rendah, dan diorang tu memang akan ada masalah berat badan. So kalau anda ada masalah ataupun anda ada lebihan berat badan macam tadi Kak Yung kita ada cerita,
dia ada masalah sistem penghadaman disebabkan dia ada obesity. Dia ada kaitan ni semua macam inilah. So, bila kita ada lebihan berat badan, biasanya memang ada certain type of bakteria yang kita perlukan dalam badan ni dia berkurangan. So anda perlu tingkatkan anaerobic activity untuk meningkatkan balik kita punya good bacteria yang kita perlukan itu. Sebab kalau benda tu berkurangan, memang anda lagi susah nak turunkan berat badan. Okey? Itu antara ataupun benda ataupun perkara yang kadang-kadang terlepas pandang, yang kita selama ni kita fokus pada jaga makan, exercise saja. Tapi benda ni yang sebenarnya jadi punca juga, ataupun yang kadang-kadang menjadi faktor utama kalau orang tu dah hit plateau and dah cuba pelbagai cara tapi tak boleh turun berat badan. Sebenarnya kita boleh fokus pada benda ni, especially macam variety of food ataupun type of food ataupun type of diet yang kita amalkan, yang kita perlu olah supaya kita boleh break the plateau tu sendiri. Kalau macam tadi Kak Bani dia buat request untuk saya share sebenarnya berkenaan dengan orang-orang yang meningkat usia, kenapa dia dapat susah turun badan. Sebabnya dia berkait rapat juga dengan masalah usus kita ataupun tahap kesihatan usus kita ni. Sebab bila kita meningkat usia, memang kebiasaannya kita punya gut punya health tu makin lama makin drop. Memang ini perkara biasa. Macam mana kita nak tahu kita ada apa sign and symptom yang menunjukkan kita punya kita punya sistem penghadaman ni makin merosot? Yang pertamanya, kita ada tiba-tiba selalu ada masalah indigestion, ataupun kita punya muka ni tiba-tiba keluar rashes ke ataupun keluar jerawat ke. Sebabnya kenapa? Badan kita ni dah tak boleh nak digest ataupun kita tak boleh nak ambil makanan tu sebaik mungkin, dan menyebabkan kita punya badan menghasilkan toksik. So toksik tu akan keluar daripada muka-muka. Yang ketiganya disebabkan tanda-tanda selain daripada indigestion, bloated, dengan kita punya skin yang keluar pimple ataupun rashes ke apa. Yang selain daripada tu, dia ada kaitan dengan apa lagi ni, orang tu tiba-tiba dia sama ada turun berat badan ataupun naik berat badan secara tidak sengaja yang kita tak boleh kontrol. Sebab kemungkinan sebab dia jatuh sakit ataupun kita tak tahu, tiba-tiba je turun. Sebab kan bakteria yang wujud pada badan kita sudah berkurangan, dia tak boleh digest ataupun dia ada certain yang terlebih tinggi yang menyebabkan dia terlebih membakar. Itu yang menyebabkan badan kita tiba-tiba secara tak sengajanya naik berat badan ataupun turun berat badan. Ini antara tanda-tanda yang menunjukkan ataupun yang memberi signal lah bahawasanya badan anda tu ataupun anda punya sistem penghadaman kurang sihat. So anda perlu lakukan sesuatu, ataupun contohlah selama ni ataupun sebelum ni anda boleh ambil susu ataupun anda boleh minum kopi dalam dosage yang tinggi. Tapi tiba-tiba bila meningkat usia, anda tak boleh nak amalkan benda yang anda suka ni dalam kuantiti yang banyak. Anda terpaksa berjaga-jaga dia punya kuantiti. Sebab bila anda makan je, nanti anda akan rasa tak selesa perut. Itu pun menunjukkan kita punya fungsi ataupun sistem penghadaman kita tu makin berkurang. Mungkin disebabkan enzim kurang ataupun kita punya good bacteria tu kurang. So kita perlu lakukan sesuatu. Cara dia memang paling mudah, selain daripada kita perbaiki waktu tidur kita kena kurangkan makanan-makanan yang tinggi dengan gula, and kita kena lakukan exercise, and kita juga kena ambil ataupun amalkan makanan-makanan yang tinggi prebiotik dengan probiotik. Probiotik tu biasanya kita boleh dapat selain daripada suplemen, kita boleh ambil daripada makanan-makanan yang kita fermented. Sebagai contoh yogurt, kita boleh ambil tauhu, tempe, kita boleh ambil kimchi, makanan-makanan fermented lah. Yang kita boleh tengok. Saya dah share sebenarnya dekat MXB for all, dia punya contoh-contoh makanan yang tinggi, yang rich in good bacteria ataupun probiotik ni. So kita boleh tengok dan kita cuba boleh amalkan lah. Okay. So ini sebenarnya antara faktor yang kadang-kadang kita lepas pandang dalam masa kita berusaha untuk turunkan berat badan itu sendiri. Okay. So harapnya anda nampak ataupun anda boleh reflect balik diri anda sendiri, mana yang menjadi punca. Selain daripada kita dah jaga makan semua tu, kadang-kadang mungkin ini adalah salah satu faktor penyebab yang kita terlepas pandang, yang kita punya turun berat badan ni penurunan berat badan kita ni terganggu.
Kak Bani tanya, adakah sistem pembuangan yang teratur menunjukkan sistem penghadaman pencernaan kita yang bagus? Itu antara salah satu indikator yang penting jugalah, ataupun indikator yang bagus, yang menunjukkan sama ada kita punya sistem pencernaan ini okey tak okey. Sebabnya kalau kita tak membuang ataupun tak membuang air besar dalam waktu yang konsisten ataupun waktu yang sama, tu memang menunjukkan kita ada satu masalah. Mungkin kita kurang fiber, ataupun kita punya sistem penghadaman agak slow berbanding biasa. Sebabnya kalau untuk sistem penghadaman normal, kita mengambil masa dalam 24 jam hingga 72 jam, 24, itulah 3 hari untuk dalam proses penghadaman. So kalau kita lambat ataupun kurang masa untuk membuang dalam jangka masa 2 atau 3 hari ni, itu maksudnya anda ada problem dalam segi proses pencernaan itu sendiri. So anda kena jumpa doktor ataupun cek balik dengan mereka, physician ni sendiri, untuk pastikan sama ada okey ke sebenarnya doktor saya punya usus ni, adakah ada masalah ke apa. Sebabnya kenapa? Sebenarnya kanser yang berkaitan dengan kolon ataupun kita punya usus semua ni sangat-sangat tinggi, tak seluruh dunia. Dia macam kira third ranking punya kanser yang merangkut nyawa, especially orang Malaysia yang kebiasaannya kalau tak salahnya tinggi daripada perempuan ke lelaki, saya lupa. Tapi memang kuat tinggi lah, memang sangat-sangat tinggi kolon kanser ni. So cara kita untuk prevent kolon kanser ni, selain daripada orang tu memang ada risiko daripada segi genetik ataupun memang dia ada problem-problem macam IBS, corn disease ke apa. Tapi kalau dia tak jaga makan, dia tak jaga kesihatan usus dia, memang dia akan jadi risiko tinggi untuk kena kolon kanser ni sendiri untuk long term. Okey. So selain daripada kita jaga kita punya selain daripada kita gunakan probiotik, sebenarnya ada satu lagi benda penting anda boleh amalkan. Anda boleh start ambil kita punya Cola Plus ataupun collagen. Sebabnya collagen ni boleh membantu untuk meningkatkan kita punya production good bacteria dalam badan selain daripada makan probiotik. So kepada anda di luar sana yang masih belum amalkan collagen ataupun Cola Plus kita setiap pagi atau setiap malam, tak kisahlah waktu bila ikut waktu sesuai dengan diri kita, silalah beli, amalkan dalam anda punya diet seharian untuk jaga kita punya sistem penghadaman kita ataupun sistem usus kita ni sendiri. Okey, selain daripada kita amalkan, kita pakai produk-produk weekend yang mampu untuk meningkatkan ataupun melawan kita punya stres, kita amalkan dari segi makanan. And ada satu lagi sebenarnya, kenapa saya cerita berkenaan dengan kita punya sistem penghadaman semua benda ni, sebabnya saya nak bagi teaser, insya-Allah tak pasti bila, tapi on the way insya-Allah kita akan bawa satu produk yang berkaitan ataupun produk minuman sebenarnya, teh yang ada fungsi, bukan semata-mata teh kosong lah, maksudnya teh yang ada ingredient lain yang insya-Allah akan membantu untuk meningkatkan fungsi kita punya kesihatan usus, penghadaman kita. So bila kita hari-hari minum teh tu, insya-Allah kita akan dapat extra benefit daripada segi tahap kesihatan. Benda ni bukan menjamin untuk atau macam slimming tea yang wujud di luar sana. Benda ni kita panggil upgrade tea, yang daripada tea biasa yang kita amalkan ni, kita add on ingredient yang lain yang akan memberi impact positif pada diri kita. So kalau kita minum, tak adalah kita just minum semata-mata minum air teh kosong saja untuk menyegarkan diri kita. Tapi dengan tea yang kita akan bawakan lepas ni, dia akan jadikan badan kita lebih sihat dan jaga kita punya sistem usus kita jadi lebih baik lah. Itu sebenarnya kenapa 2-3 hari ni kami cuba bercerita berkenaan dengan kita punya sistem penghadaman usus, probiotik, sebab kita nak bagi teaser sikit berkenaan dengan kita punya produk tu. So harap-harapnya bila kita punya teh tu sampai, dia akan membantulah, especially kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita yang tengah berusaha untuk turunkan berat badan. Dia boleh minum kita punya teh ni, insya-Allah dia akan membantu untuk memudahkan urusan mereka
untuk mengawal mereka punya selera makan, dan juga membantulah bila dapat kawan selera makan, dapatlah kurangkan kalori mereka. Dapat kurang kalori mereka, insya-Allah lah dapat turunkan berat badan tu. Waalaikumsalam Puan Mariana. Apa khabar? Selamat petang. Minta maaf. Okey, tak perasan. Okey. So daripada saya punya part, insya-Allah sampai itu saja. Kalau anda ada ingin ada pertanyaan atau persoalan, tak kisahlah berkenaan dengan tajuk hari ini ke ataupun benda yang lain, tak ada masalah, saya boleh bantu untuk menjawab selagi saya ada jawapan yang tepat lah. Kalau saya was-was, saya cakap siap-siap, saya tak boleh jawab. Berkenaan dengan tea itu pun dia ada beberapa kandungan lah. Saya cerita sikit lah. Saya tak bagi tahu apa benda semua yang ada. Cuma saya bagi tahu insya-Allah tea ini dia serbuk yang sangat-sangat mudah untuk kita bancuh. Anda boleh gunakan air sejuk, betul sejuk ataupun air panas, ikut kita lah, ikut suka kita. And gula kandungan dia, kita tak menggunakan gula, kita gunakan stevia dan sedikit madu lah. So untuk orang yang risau kan, dia orang tak nak ambil gula, dia orang risau sangat gula ni menjadi racun daripada diri dia orang. So insya-Allah teh yang kita bawakan lepas ni kena dengan dia orang punya taste ataupun anda punya concern. Betul. Waalaikumsalam Cikgu Yam. Betul Cikgu Pat, yang kita akan bawa teh, ada kopi lagi. So variety. Sebab kadang-kadang ada orang dia lebih gemar teh daripada kopi. So kita bawakan peluang kepada mereka untuk dia orang merasai. Selain daripada dia orang amalkan teh yang biasa yang dah banyak kat pasaran ni, kita bawakan teh yang memberi satu extra benefit daripada segi kesihatan tu. Oh, alhamdulillah Cikgu Yam dekat center MXB center Melaka sekarang ni. Begitu semangat dia dengar live dekat center Melaka. InsyaAllah semoga Cikgu Yam dengan tim mampu untuk hasilkan satu aura sebagaimana 7 ataupun 6 tahun sebelum ni. Kita dekat HQ ni mengalu-alukan ataupun insya-Allah saling bekerjasama lah untuk Cikgu Yam and the team mencapai impian ataupun benda aim yang tim Cikgu Yam impikan lah. Okey, selain daripada kita gunakan gunakan madu dengan stevia, adalah perkara benda-benda lain. Contoh satu adalah serai. Daun serai yang insya-Allah dia ada sedikit fungsi membantu ataupun akan membantu orang yang mengamalkan serai itu senang cepat kenyang. Maksudnya dia boleh kontrol dia punya appetite ataupun dia punya kontrol amount of food yang dia makan tu. So bila kita amalkan kita punya teh ni setengah jam atau 1 hour before kita punya largest meal, ataupun tak kisahlah waktu bila kita nak minum, tapi yang penting before makan lah. Yang saya saja biasanya kalau kita nak ambil teh-teh yang ada bersifat mengawal kita selera makan, kita target untuk kita punya largest meal. Kalau kita nak makan 3 waktu pun tak ada masalah. Sebabnya ni teh biasa je. Maksudnya teh tak ada apa-apa pun. Sebab teh kalau kita minum, kalau teh kosong yang tak ada gula pun kita minum hari-hari pun tak ada masalah. Sebab dia 0 kalori. Tapi ini sebab kita ada madu sikit, so dia ada kalori lah sikit. So tak ada masalah. Kalori pun tak setinggi sampai 500, 700, 800. So setakat 100, 200 tu still acceptable dalam kita punya diet yang kita boleh amalkan setiap hari. Ada lagi persoalan atau pertanyaan yang anda ingin utarakan? Tak kisahlah berkenaan mungkin kalau berkenaan dengan produk yang baru ni, saya tak boleh cerita banyak-banyak lah sebab tak best nanti. Saya cerita sikit-sikit lah sebagai teaser supaya anda tak senang duduk. Dah dengar sikit tadi teh yang sihat, lepas tu ada sikit daun serai yang boleh kasih yang boleh kenyang cepat. Dan Cik Azlan cakap benda yang paling penting sekali dalam benda-benda halal ni, dia sedap. Itu paling penting. Sebabnya kalau benda tak sedap, anda nak minum hari-hari pun payah. Zu cakap, saya panas tunjuk kat Zu sikit. Okay. Zu cakap sebab dia antara peminat tegar. Sebab hari tu Encik Azlan ada bawakan sedikit. Dia buat satu jug dekat HQ. Zu cakap bila produk tu nak masuk dekat HQ. Lepas tu Azlan cakap semalam, nanti insya-Allah hari ni dia beli lagi sikit sampel. Alhamdulillah pagi tadi sampai, kami pun dapatlah merasa sikit dia pack. So Zu pun terubat dah sikit dia punya gian nak merasa teh tu.
Zul baru rasa secawan pun dia rasa lagi kan. Yang ini tak tahulah dia dapat 2 pack, tak tahulah macam mana dia berasa. Dia pun cakap hari tu sebab dia minum benda tu kot dia rasa dapat turun 2 kilo. Sebab dia rasa dia dah macam biasa dah dah exercise macam biasa, pakai BV macam biasa. Tapi dia cakap tiba-tiba dia minum benda tu minggu tu dia minum benda tu dia boleh turun dia dapat turun 2 kilo. Ini dia punya sample pack dia lah. Tak ada lah. Dia tak ada lagi, ni kosong. Kita tak tahu lagi macam mana kita buat dia punya pack lepas ni, tapi ini pack yang kita minum tu lah. Okey, insya-Allah benda ni akan sampai. Okey, anda tunggu sahaja. Benda tu pasti tiba, sebabnya ada beberapa lagi produk-produk sampingan yang berkaitan dengan sistem kesihatan badan kita atau sistem hadaman kita yang kita akan complement dengan program Jom Fit by MXB ni sendiri. Okey, so benda tu tak rugi dan anda sendiri yang kena grab peluang tu. Kami dah sediakan platform ataupun kami dah sediakan bahan-bahan. Kalau anda tak grab the chance, anda tak grab ilmu yang ada, anda susah nak spend ataupun nak cerita kepada kawan-kawan anda di luar sana. Mungkin anda boleh Google, tak ada masalah. Memang benda-benda ni semua boleh Google. Saya pun sebelum bercerita pun saya ber-Google juga. Saya memang Google juga benda-benda ni. Tapi saya Google pun kita ada cara nak Google lah. Kita semestinya kita bukan kita semata-mata ambil artikel kosong saja. Saya pun biasa nak Google, saya akan check jurnal maksudnya kajian-kajian saintifik lah untuk mendukung poin-poin yang ada. Kak Bani cerita bertanya 3 in 1 kata ni. Nak cakap 3 in 1, kalau 3 in 1 punya maksud dia adalah contoh teh ada creamer dengan gula. Tapi yang ini dia tak ada teh, tak ada teh, sorry. Dia tak ada teh lah. Kalau tak ada teh, tak ada teh. Tak tersasul. Dia tak ada creamer, dia tak ada gula. So nak cakap 3 in 1 pun tak payah nak cakap. Tapi kalau kita nak kira ikut dia punya ingredient, lebih daripada 3 in 1 lah. 5, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dekat 7 barang dalam tu. So kami tak payah nak cakap ni 5 in 1 ke, 7 in 1 ke, tu Wallahualam. Macam kopi pun kita panggil 5 in 1 kan. So kalau ikut ingredient ni, kira 7 dalam 1 lah kiranya. Ni tak payah nak tambah gula, tak payah apa. Tak payah tambah gula. Memang terus diffuse saja benda dalam. Dalam dia ada 7. Ini. Yang saya tulis ni Abang Nazri betul lah, sebab dia dekat sini dia nampak dah saya punya saya tulis tu. So ini saya tak boleh tunjuk tak boleh nak tunjuk ingredient tu dulu. Kena tunggu nanti. Abang Nazri je. Abang Nazri kena diam. Kalau kantoi ni bukan mulut saya ataupun Cik Azlan, kita serahkan Abang Nazri. Dia lah orang yang baca. Dia memang sedap. Dia tikus mama sekarang. Dia memang sedap. Dia rasa lemon. Abang Nazri betul dapat 2 hari ni. Dia boleh. Terima kasih MLB. Rezeki dia datang hari ni dapat terus 2. Dia ada 7 barang, tapi bukan dia punya ingredient tu tak adalah yang membahayakan, sebabnya benda ni just dalam natural punya barang, maksudnya semua macam produk pokok-pokok atau herba-herba yang natural. So kita masukkan, insya-Allah benda tu selamatlah. Kalau tak selamat, benda tu takkan dikeluarkan ataupun tak boleh dipasarkan. Kalau ikutkan saya punya ni 7 lah, tak tahu nanti kita tunggu. Ikut yang saya hari ni 7. InsyaAllah. Okay. So ada lagi soalan berkenaan, tak kisahlah apa-apa. Tak ada. Sebab saya nak drag masa sikit saya nak cukup lagi 10 minit. 1 jam. Sebab tadi saya nampak ada yang baru masuk, kesian. So sebab tu saya nak drag sikit. Beri ruang kepada mereka untuk mungkin dia orang nak ni lagi ada soalan ke apa. Sebab bagi saya sebab kat luar memang banyak teh-teh yang macam contohlah slimming tea lah, maksudnya slimming tea yang menjanjikan bila minum je 2 minggu minum ke seminggu minum detox, dia akan boleh turun berat badan ke apa. Kalau teh yang kita ada ni bukan dalam konsep yang macam itu. Sebab kita lebih pada teh yang ada extra benefit saja. Yang tapi insya-Allah boleh juga menjadi boleh slow and steady dapat turunkan berat badan juga, insya-Allah. Cuma dia tak jadi macam contoh minum je benda tu dia terus boleh buang air besar secara jumlah yang banyak ke apa, boleh keluar air kecil yang banyak ke yang menyebabkan kita dehydrated ke, tak ada. Insya-Allah tak macam itu. So benda tu insya-Allah tak akan memudaratkan, sebab kalau teh yang macam itu yang menjanjikan impact yang seperti itu sebenarnya kurang elok lah untuk kita amalkan.
Sebab bahaya juga sebenarnya. Takut kan ada terluka sana sini kat dalam kita tak tahu. Bila kita tak perasan, kita amalkan sadu, inflammation tu akan merebak dan menjadi lebih berbahaya. So insyaAllah benda ni tak akan menjanjikan impact yang sebegitu rupa lah. Okay. So saya rasa mungkin sebab tak ada lagi yang komen nak tanya soalan, saya boleh mengundur diri. Yang Zu yang komen tu, yang cerita yang begitu rasa es lemon tea tu, dia memberi testimoni sendiri. Walaupun satu cawan dia dah terlekat dah sampai sekarang, dah tak boleh tidur agaknya Zu ni. dengan apa tu, penangan teh yang Encik Azlan bawa ni. Okay, so harapnya insyaAllah apa yang saya share hari ni memberi satu input baru ataupun satu refreshment lah bagi siapa-siapa yang dah biasa mendengar berkenaan dengan isu probiotik ataupun prebiotik ni. Okay, and benda yang baik tu macam biasalah semua datang daripada izin Allah SWT yang beri ruang dan peluang untuk saya mencari input-input dekat internet ni dengan ilmu yang saya ada sedikit untuk kita share pada petang ini. And kalau benda yang kurang tu macam biasalah datang daripada diri saya yang memang kan kita tak terlepas daripada masalah atau kesalahan. Macam tadi pun rupanya saya tersalah type tajuk saya punya poster, orang nak tekan E jadi A. So dah lama tu baru Zul beritahu ini salah tajuk ni. Tapi tak mengapalah, itu macam biasalah kita manusia, tak salah tak lari daripada melakukan kesalahan. Satu soalan boleh tak ada masalah, tanya. Soalan saya tu. Soalan saya tu. Mana? Soalan mana? Saya betul in one. Ni ada sorry lah minta maaf. Bolehkah kita makan yogurt yang ada di pasaran yang klaim mengenai prebiotik untuk kesihatan usus? Yogurt, ya Allah. Memang yogurt yang ada kat luar tu memang ada probiotik dan kadang-kadang ada yang mengandungi FOS ataupun prebiotik tu. Memang boleh, tak ada masalah. Cuma dia kalau memang ada ikut peringkat umur yang macam Vitagen ke apa lagi geng-geng kan saya Yakult apa Vitagen. Saya lupa dah lama tak minum. Tak nak, ada satu lagi saya main Vitagen dengan Yakult. Apa namanya lupalah. Sebab dah lama saya memang tak bagi kat anak-anak saya makan. Apa? Lita itu lain. Itu minuman apa? Okey, saya lupa benda dia. Tapi minuman tu sebenarnya memang kurang sesuai lah untuk kita beri untuk anak-kanak. Kalau jalan sebut macam contoh in term of supplement, tak ada masalah untuk kita berikan. Sebenarnya kalau contoh anda pergi klinik, kalau contohlah anda ada anak kecil 5-6 bulan, 4 bulan yang tiba-tiba ada masalah indigestion ataupun tiba bloated ke, tak boleh buang air besar ke, biasanya anda pergi jumpa doktor sebenarnya akan bagi probiotik. Kalau macam saya, memang saya akan cari dekat pasaran probiotik ataupun suplemen probiotik yang sesuai untuk 0 to 6 month. Sebab dia ada probiotik yang betul-betul sesuai untuk age tu. Sebab tu untuk umur yang macam 1-2 tahun, kalau dia orang makan Vitagen ke apa tak sesuai sangat, takut jadi macam kanser ke apa. Sebab kadang-kadang bakteria yang ada dalam tu tak berapa sesuai dia punya dosage atau kandungannya untuk mereka. Dan satu lagi sebab manis sekali lagi benda tu. So kalsium yogurt lebih pada kalsium lah, tapi saya tak pasti dia ada good bakteria yang banyak. Cuma mungkin ada sikit lah. Saya tak pasti, saya nak kena check kat dekat pasar raya lepas ni. Cuma balik yang kadang-kadang ada isu sebab memang kat luar orang cakap pasal Vitagen and the gang ni, kalau untuk budak-budak untuk long term memang ada isu yang boleh menyebabkan kanak-kanak tu nanti jadi ada kanser ke apa. Sebabnya disebabkan dosage atau good bacteria yang dalam tu tak sesuai untuk mereka, usia mereka tu. Untuk kita, untuk orang dewasa tak ada masalah. Cuma dia mungkin kita risaukan kandungan gula pada minuman tersebut lah. Sebab memang good bacteria ni memerlukan kandungan gula yang tinggi untuk dia orang hidup. Sebab dalam tu memang adalah bakteria yang hidup. Sebab tu dia orang perlukan kandungan gula. Tapi jangan risau, sebenarnya kandungan gula tu makin lama akan drop. Sebabnya daripada hari pertama mereka dibuat, contohlah dia punya kandungan tu mungkin 5 gram. Tapi bila dia nak sampai due date dia nak expired, dia akan drop. Sebabnya good bacteria tu dah makan dah jumlah gula yang diletak ataupun dia letak
apa nama, supply ataupun kita letak dalam apa nama tu, Yakult and the Gang. Ada yang macam itu. Apa lagi soalan cikgu tadi saya tengok. So kalau nak bagi sekali-sekali tak ada masalah cikgu Pat. Cuma jangan kerap lah. Sebab budak-budak ni biasalah benda tu sedap, manis. Takutnya setiap kali pergi pasar raya je, dia terus lalu kat kawasan tu, dia angkat siap-siap. Satu letak dekat troli. Tanpa kita sedari, tiba-tiba namanya siapa pula yang ambil apa tu Yakult ni sampai 2-3 pack ni. Nutrigen. Betul. Terima kasih Zoo Gigi yang mencari untuk saya. Itu satu lagi. So okay. So nak bagi tak ada masalah cikgu Pat. Cuma dia tak boleh hari-hari ataupun selalu. Sekali-sekali tak ada masalah. Kalau nak selamat, carilah suplemen yang siap-siap ada, yang ni lah, dia memang kadang-kadang tak ada gula pada dalam tu. Okey? Itu untuk jawab soalan cikgu Pat tadi lah. Kalau untuk kanak-kanak ataupun anak-anak kita yang jarang atau bukan nak minum apa terpanggil, makan sayur dan buah-buahan ni. Okey, kita boleh buat macam itu. So saya rasa itu sahaja. Sebenarnya saya dah tak ada kot soalan lain tadi. Itu pun sebab soalan cikgu Pat saya tak perasan tadi. Sebab cikgu Pat highlight, so sempatlah saya nak jawab. Okay, so terima kasih semua kepada anda yang sudi bersama dengan saya pada petang ini. And harapnya insyaAllah hari Jumaat ini ada cerita yang menarik lagi saya akan bawakan. And kita jumpa lagi lah pada sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.